Bagaimanakah cara kita nak gabungkan beberapa sel dalam Excel untuk dijadikan satu sel saja? Terus semak di The Slumber Syndicate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya, Sir Jo Rasmin, dalam perkongsian tips melalui channel The Slumber Syndicate. So, hari ini kita nak tengok satu teknik mudah yang mana kita boleh gabungkan beberapa sel dalam software ataupun aplikasi Excel untuk dijadikan satu sel sahaja, yang mana melalui sel itu mungkin kita akan buat laporan dan sebagainya ikut format masing-masing ataupun cara persembahan masing-masing. Beberapa banyak sel pun kita boleh gabungkan dengan menggunakan beberapa keyword dan ianya sangat mudah dan akan mempermudahkan tugas anda. Terus semak, kita nak tengok tutorial ini. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena sediakan ataupun kita ada data yang sebegini. Ini data dummy yang saya ada. Tak pasti betul tak betul kan. Ini memang saya tibai ya kan. Baik. Jadi katakanlah pelajar-pelajar ini mempunyai nombor unik. Nombor uniknya mungkin terdiri daripada nombor IC, nombor giliran apa-apa. So kita create dululah ataupun kita paste di sini. Katakan di sini saya nak create nombor ni lah kan. Apa-apa nombor saja. So kita create lah di sini, tak ada masalah. Pastikan nombor itu unik nombor itu tidak ada, tak seragam lah antara satu sama lain. Bukan nombor yang sama untuk semua orang budak. Okey, nombor ni kita dummy je lah kan. Alright, baik. Jadi base pada nombor ni nanti kita akan gunakan mungkin dalam pencarian di Telegram, yang mana kita mungkin buat bot. Kita akan gunakan data ini untuk cari di dalam bot. Jadi sekiranya anda tak cari dalam bot pun, anda boleh gunakan data untuk kita gabungkan. Baik, jadi apa yang perlu kita buat ialah katakan nombor ini kita biarkan supaya ia adalah nombor unik yang mana kita boleh cari base pada budak, pada personal yang kita nak cari. Dan yang pertama ialah kita menggunakan dua fungsi, iaitu pertama kita menggunakan fungsi char 10 dalam kurungan 10. Okey, ini yang pertama. Saya terangkan dulu apa fungsinya, dan yang kedua ialah tanda ini. Baik. Jadi yang pertama kita tengok dulu tanda ini. Kita letakkan pada sel yang kita nak letakkan formula dan kita masukkan formulanya. Formulanya kita just tekan sama dengan, kemudian kita masukkan kita klik sel yang kita nak dan kita letak tanda pembuka kata ini, dan kita space untuk mendapatkan jarak di antara perkataan ataupun sel dengan sel. Kita letak jarak. So kita letak di sini satu lagi pembuka kata. Maafkan saya, di sini ada satu tanda iaitu tanda dan di sini ada tanda dan juga. Kemudian kita pilih sel yang akan kita gabungkan. Katakan sel ini kita akan gabungkan. Baik, gitu. Kita tekan enter. So di sini kita tengok data, dah ada data. So macam mana datanya? Okey, datanya begitu. Di sini kalau kita tengok, kita boleh double klik untuk dapatkan semua sekali data pelajar itu. Jadi kalau data tuan-tuan sampai beribu-ribu pun tak ada masalah kan. So baik, sekarang ni kita tak nak lah paparan gini. Paparan ini sebab dia straight macam tu kan. Nanti kalau kita gabungkan dia akan jadi panjang, right? Baik, jadi sekarang ni kita ubah sikit formulanya. Tadi kita pakai yang ni, tuan-tuan ingat kita pakai yang ni dan kemudian kita masukkan intinya ataupun isi kontennya yang kita tutup. Tapi kali ni kita nak bawa alamat ini ke bawah. Baik. Jadi kita delete dulu yang ni, kita tinggalkan sama dengan yang tu. Kemudian kita ambil sel yang kita nak gabung. Kemudian kita letak tanda dan. Kita letak di sini char macam yang saya sebut tadi. Pastikan char kurungan 10 dan tutup balik. Kemudian kita tutup dengan dan. Kemudian kita ambil sel yang mana kita nak guna, katakan yang ini, dan kita tekan enter. Baik, kalau tuan-tuan tengok sini nama dia sahaja yang ada kan. Cuba kalau kita kembangkan. Baik, kita kembangkan. So sekarang ni nama dia dah ada di situ. Dan kalau kita tekan wrap, dia akan berada di bawah.
Okey, jadi kita tekan double click. Pelajar lain pun turut berada di bawah lah. Okey, nampak ya? Kemudian kita formatkan lah dia macam mana yang kita rasa kita nak, kita formatkan. Baik. So sekarang ni data ni dah ada data yang begini, nama, alamat. Mungkin data ni kita nak buat alamat pelajar, nak letakkan sebuah surat ke apa everything. Baik. Jadi sekarang ni kita nak gabungkan lagi beberapa data yang ada. Ada 3 lagi kat hujung ni. So yang seterusnya apa yang kita nak buat? Kita nak turunkan juga dia ke bawah. Apa yang kita kena buat ialah kita letak done, kemudian kita letak char 10, kita tutup dan kita tutup dengan done, kemudian kita ambil yang ini, data yang seterusnya, kemudian kita tambah lagi, kita masukkan char 10, kita tutup dengan done, kemudian kita ambil data yang seterusnya, mungkin kita ambil postcode-nya, kemudian kita tutup lagi, kita ambil pula, masukkan lagi char. Ini fungsi ni kita guna untuk nak enter new line dah. Kemudian kita letak done, kita ambil kangan misalnya. Baik. Dan sekarang ni kita nak gabungkan kangan dan juga negeri itulah. Tengok nak kangan negeri Perak pula kan. Okey, space. Kemudian kita letak done, kemudian kita letak last cell yang kita nak. Kita tekan enter. So sekarang ni ada benda tak betul. Kalau kita tengok di sini ada yang kita tak masukkan done. Right. Dan kita tekan. Sekarang ni dia dah ada perubahan. Macam mana kita nak tengok perubahan tu? Okay, kita wrap text dan sekarang ni nama itu dah ikut urutan seperti mana yang kita nak. New line. Dan anda boleh tekan enter. Yang lain pun turut ikut. So dengan kaedah ini banyak sel yang boleh kita mergekan, kita gabungkan menggunakan dua fungsi. Okey, yang pertama adalah kita tengok yang pertama adalah fungsi gabungkan. Gabungkan kita gunakan fungsi ini equal sama dengan kita masukkan sel yang kita nak gabung, kemudian kita letak done, kemudian kita letak intinya di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah ni tuan-tuan boleh letak apa benda tuan-tuan nak letak, simbol. Katakan kita letak yang ni, kemudian kita tutup. Kita ambil sel yang kita nak tutup tu dan kita tekan sel itu, tekan enter. So yang tadi tu dia akan naik di sini, pemisah di antara sel. Okey, yang kedua new line. Baik, untuk new line apa yang kita kena buat ialah kita masukkan sama dengan, kemudian kita ambil sel itu dan kita letak done. Masukkan juga perkataan char tanpa space, tanpa ada apa-apa karakter lain. Kemudian kita letak tanda done, kemudian kita tutup dengan sel yang kita nak. So dia akan dapat new line. Jadi contohnya begitulah. Ini dua fungsi. Kalau kita tengok di sini, yang fungsi yang pertama kita gabungkan sel, dan fungsi yang kedua kita enterkan ke bawah. Itu sahaja. Mudah kan? Itu sahaja dari saya. Mudah kan? Semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda. Jadi beberapa banyak sel pun, beberapa banyak data pun kita boleh uruskan dengan menggunakan fungsi gabung dan juga new line. Semoga ianya bermanfaat untuk anda. Sehingga berjumpa lagi bersama The Selamba Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye.